adalah di timur Masjid Namirah di Arafah. Kita dah sampai di Arafah. Arafah ini adalah tempat Allah Subhanahu Wa Taala sediakan ruang tamu kepada tetamu-tetamu Allah yang akan datang ke sini hanya satu hari, iaitu pada hari Arafah. Arafah disebut di dalam Al-Quran, فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ. Apabila kamu telah bergerak daripada Arafat, maka ingatlah Allah Subhanahu Wa Taala, berzikirlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala di Mash'aril Haram. Arafah adalah tempat semua orang Islam akan datang sepatutnya. Sekiranya sihat, berpuasa, mereka akan datang ke sini kerana mereka akan menjadi tetamu Allah Subhanahu Wa Taala. Sinilah Allah Subhanahu Wa Taala letakkan ruang tamu untuk dia menerima tetamunya, dan ketika itu sekiranya apa permintaan mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala akan tunaikan. Al-Hajjul Arafah. Nabi SAW kata, haji itu adalah Arafah. Dan afdalul a'mal fil Arafah, sebaik-baik amal ibadat yang dilakukan di Arafah ini adalah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan hari Arafah itu hari yang Allah Subhanahu Wa Taala akan terima doa hamba-hambanya. Di sebelah barat di sana, mungkin tak nampak dah kot, tak boleh nampak. Dia ada masjid yang dinamakan sebagai Masjid An-Namirah. Nama masjid yang besar tadi tu, masjid besar tadi tu, itu adalah masjid. Dia ada dua tanah, satu tanah haram dan satu tanah halal. Kita sekarang ni berada di tanah yang halal, bukan lagi berada di tanah haram. Arafah ini adalah tanah halal. Sempadan di antara tanah halal dan tanah haram, sempadan di antara tanah halal dan tanah haram adalah Masjid Namirah tadi. Dan masjid itu sendiri terbahagi kepada dua, yang mana satu bahagian masjid adalah daripada bahagian Arafah, dan sebahagian masjid lagi bukan daripada bahagian Arafah. Bila Nabi SAW mengerjakan haji, bila Nabi SAW sampai ke Arafah, Nabi tidak terus masuk ke Arafah. Nabi berada di kawasan Namirah. Sahabat-sahabat menyediakan khemah kepada Nabi SAW. Nabi berehat sekejap di khemah dekat-dekat masjid tu, di bahagian khutbah, orang baca khutbah masjid tu di bahagian depan tu, Nabi berehat sekejap di situ. Sehinggalah azan Zuhur berkumandang, maka Nabi SAW bergerak masuk ke Arafah. Maka bermulalah hari Arafah selepas waktu Zuhur. Anda faham selepas waktu Zuhur tu baru bermula waktu Arafah. Sebelum tu Nabi di Muzdalifah, Nabi datang ke Muzdalifah, Nabi tak masuk lagi ke Arafah ni. Nabi duduk di Namirah. Di situ ada satu wadi. Wadi itu dinamakan sebagai Wadi Uranah. Wadi itulah yang memisahkan di antara tanah halal dan tanah haram. Nabi berada di Wadi Uranah dulu dekat Namirah. Kemudian dah azan Zuhur, Nabi bergerak masuk dan menyampaikan khutbah kepada sahabat-sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam, dan itulah adalah merupakan khutbah Arafah. Arafah ini dinamakan Arafah kerana pertemuan, mengetahui, bertemu, ta'aruf, bertemu apa? Antara Adam dan juga Hawa. Adam dan juga Hawa bertemu di sini. Adam apabila diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dia diturunkan di India, dikatakan Adam diturunkan di belah sana, dan Hawa, Ummuna Hawa diturunkan di Jeddah. Maka di sinilah tempat pertemuan mereka. Dan ini tempat pertemuan mereka, dan sebab itulah tempat ini dinamakan sebagai Arafah. Dan Allah Subhanahu Wa Taala memuliakan tempat ini, dan Allah panggil semua manusia untuk tengok di sini. Dulu kawasan ini dibuka tapi dah ditutup. Kita dapat lihat kawasan dah tutup. Itu Jabal Rahmah. Ini jemaah-jemaah dari negara Bangladesh.
keluarin pun. يا مجيب الدعوات يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا قاضي الحاجات يا قاضي المحبات يا مجيب الدعوات يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب ارحمهما كما ربياني صغيرا دستوري روضة حجر اسود مرة 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 تيجريات وليمة حلال تيجريات وليمة berpuasa kepada orang-orang yang tidak mengerjakan haji. Bagi orang-orang yang mengerjakan haji, mereka tidak boleh berpuasa. Sebab Nabi SAW tunjuk bahawa baginda minum pada hari Arafah tersebut menunjukkan tidak ada puasa pada hari itu bagi orang-orang yang mengerjakan haji. Tetapi orang yang tidak mengerjakan haji, mereka boleh berpuasa dan doa itu juga adalah doa yang mustajab. Tetapi tidak sama mustajab doa itu seperti orang-orang yang menjadi tetamu Allah Subhanahu Wa Taala di padang Arafah. Maknanya mereka berpeluang juga lah. Ya, mereka berpuasa Dari Arafah. Tapi tidak berada. tidak berada. Hari Arafah adalah hari kita memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kelebihan doa di Arafah tu apa? Ada fadilat jadi doa ini mereka menjadi tetamu Allah Subhanahu Wa Taala. Bila tetamu tu, apabila tetamu tu minta, Allah memuliakan hamba-hamba Allah SWT sebagai tetamunya. Bila tetamunya datang asy'asa akbara dalam keadaan kusut basai, dalam keadaan berputar, yang muddu yadaihi ila sama, dia angkat tangannya ke atas langit memohon keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah SWT akan memberikan kepada mereka apa yang mereka hajati. Mohonlah kepada Allah SWT keampunan, mohonlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala maghfirah, mohonlah kepada Allah SWT kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Adab yang perlu dilaksanakan ketika mana nak berdoa adalah kekhusyukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Khusyuk. Bila kita berada ketika mana kita berwukuf di Arafah, perkara yang paling penting adalah kita membawa hati untuk khusyuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan julid pada doa. Betul-betul berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, jangan hiraukan apa-apa yang lain. Kita fokus kepada ibadah kita. Kita
kita beribadah. Sebab Nabi SAW di dalam riwayat baginda, Nabi mendahulukan solat. Nabi solat jamak, Zuhur 2 rakaat dan Asar 2 rakaat. Dan selepas itu Nabi, sebab apa Nabi mengawalkan solat? Sebab selepas itu waktu berwukuf. Dan semasa waktu berwukuf, Nabi SAW menggunakan sepenuhnya waktu tersebut sehingga terbenam matahari. Nabi gunakan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita pun kena contohi Rasulullah, contohi sunnah Nabi SAW di dalam pengisian-pengisian kita. Dan semakin dekat dengan terbenamnya matahari pada hari Arafah, maka sepatutnya kita lebih fokus di dalam doa kita. Kalau kita tengok para sahabat itu, semakin matahari itu tidak terbenam, mereka lebih berdoa mengalir bahaya matahari. Bawa buka aja. Ustaz, dia buka bila Ustaz? Kan memang tutup selama-lamanya. Saya rasa lepas ni kita beli tiket tadi. Iya. Dulu tak ada beli tiket. Saya rasa lepas ni macam tak tahu. Yes. Kan dia buka musim haji je Ustaz. Tu di Arafah ni banyak. Ya, doa-doa khusus dengan kita boleh amalkan doa-doa khusus. Doa yang paling popular sekali di dalam Islam adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu doa yang paling popular. Doa lain adalah terbuka. Kita tahu, yang penting kita faham kita nak berdoa kepada apa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tahu bahawa kita menjadi tetamu Allah. Kita pohonlah doa, tak ada masalah. Kita nak berdoa dalam bahasa Melayu pun tak apa. Bermula dengan alhamdulillah, beristighfar, berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Panjang kalau doa 20. Ada kadang-kadang kita baca doa kita tak tahu apa yang kita nak minta. Kan? Boleh kita gunakan buku-buku tu yang ada doa-doa dibesarkan tersebut, boleh digunakan. Tetapi doa yang khusus itulah yang kita betul-betul menyatakan hasrat kita kepada Allah SWT yang akan kena menghadap kita. Yang baik, doa yang baik itu menghadap kita. Dan mungkin kita akan berada di tempat bila kita buat ibadah, kita akan menghadap kita. Tapi sebenarnya doa itu kiblatnya ke langit. Lebih baik nak kita menghadap. Okay, Ustaz. Yes. Ini ya, panas tu. Ibu saya pun dah panas. Saya ingat ini saja laporan dari Jabal Rahmah untuk daripada Badrun Zakaria daripada Makkah untuk Sinar Harian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.